Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita dengan hari kemudian, hari kesudahan, dan barang yang bergantung dengan dia, barang yang bergantung dengan hari kesudahan. Barang yang bergantung dengan hari kesudahan ini, pembicaraan berkaitan dengan barzah, bangkit kembali, dihimpung di mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada syafa'ah, ada telaga haud, titiang sirat, syurga dan neraka. Ini hak barang yang bergantung dengan hari kemudian. Jadi kita minggu lepasnya pergi kepada persoalan barzah. Yang pertama pembicaraan berkaitan dengan persoalan barzah, yang mana persoalan barzah ini ijma' ahli sunnah wal jamaah beriman dengan berlakunya persoalan barzah daripada mungkar dan nakir. Persoalan barzah ni daripada malaikah, mungkar dan nakir. Kemudian persoalan barzah ini selepas daripada dikembalikan roh kepada jasad, yang mana persoalan barzah kemudian nikmat dan juga azab di alam barzah yang kita panggil persoalan kubur. Nikmat kubur, azab kubur kena kepada roh dan jasad. Kena kepada roh dan jasad. Bukan hanya persoalan barzah kena kepada roh sahaja, bukan. Kena kepada roh dan jasad. Selepas dikebumikan, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan roh. Allah Ta'ala akan mengembalikan roh. Jadi jadi mayat ini dia hidup pertengahan lah, mutawassitah antara hidup dan mati. Hidup dunia, maknanya taklah mati dan taklah hidup sebagaimana kehidupan atas dunia tu. Dia panggil mutawassitah, pertengahan bainal maut wal hayatid dunyawiyah. Dia kata, maknanya selepas dikembalikan roh, maka hidup jenazah tu tadi dipanggil hayah mutawassitah, hayah yang pertengahan bainal maut wal hayatid dunyawiyah dia panggil. Daripada mati, bukan mati sebelum dikembalikan roh, dan bukan hidup sebagian hidup kita di atas dunia. Tetapi persoalan kubur, persoalan barzah kena kepada roh beserta dengan jasad, berserta dengan badan.
Kemudian persoalan barzah ini yang pertama-tama disoal, man rabbuk lah, siapa tuan kamu, wa ma dinuk, apa agama kamu, wa man nabiyuk, siapa nabi kamu. Tapi dimulai dengan man rabbuk, siapa tuan kamu. Allahu rabbi, rabbi Allah. Allahu rabbi, rabbi Allah. Nak jawab tu bukan jawab dengan lisan dah. Itu jawab dengan iman. Jawab dengan iman. Allahu rabbi ni, orang yang beriman beriktikad Allah ni Rabb, Allah ni Tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru boleh jawab Allahu rabbi. Baru boleh jawab dengan Allahu rabbi. Kemudian jawab ni dengan lugah mayat tu sendiri, dengan bahasa mayat tu sendiri. Dengan lugah mayat tu sendiri, dengan bahasa mayat tu sendiri. Jawab Allahu rabbi itulah. Bukan kita jawab dengan bahasa Arab. Kalau kita orang Melayu, Melayu lah. Jadi nak jawab Allahu rabbi tu, nak jawab Allahu rabbi tu, itu bergantung kepada iman masing-masing lah. Sebab itulah kita ni kena tekan molek berkaitan dengan rububiyah tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan. Yang berlaku kesemuanya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang saya tekan berulang-ulang untuk mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki, Tuan yang memiliki, yang mengatur, yang menyusung, yang menjadikan, yang mentadbir, yang belaka. Mari daripada Allah sebagai Tuan. Kalau ada perkara yang berlaku bukan diatur, disusung oleh Allah, bukan dijadikan oleh Allah, lucu Allah sebagai Rabb. Kalau berpegang seumpama tu, nak jawab Allahu Rabbinya macam mana? Bermula Allah lah, Tuan aku. Sebab persoalan barzah ini pergi kepada persoalan i'tikad. Persoalan barzah pergi kepada persoalan i'tikad, persoalan pegangan. Sebab dia, apakah yang disoal? Kaifiah soal tak sama. Munkar nakir ni kalau kepada orang yang beriman lain, kalau kepada orang kafir, orang munafik, orang fasik lain. Walaupun ada pandangan mengatakan soal orang mukmin ni bukan munkar nakir. Munkar nakir ni dia soal orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik. Orang mukmin yang soleh ni malaikat lain pula dia kata. Mubashir wa bashir nama malaikat tu pula. Itu bukan pandangan muktamad lah. Pandangan muktamad munkar nakir yang sama, termasuk yang menyoal orang mukmin yang soleh, tapi munkar nakir ni muka lain, cara lain. Macam Israel lah. Israel belaka cabut nyawa orang beriman ke, cabut nyawa orang kafir ke, Israel belaka. Tapi rupanya tak sama. Sebagai rupa yang ditunjukkan kepada Nabi Ibrahim AS tu. Bila ditunjukkan Israel, ni tunjuk rupa Israel ketika cabut nyawa kafir ni, tengok rupa tu pengsang dah Nabi Ibrahim AS. Lepas tu tunjuk pula macam mana rupa Israel ketika cabut nyawa orang yang beriman. Tengok muka tu maknanya hilang dah ketakutan ke apa semua. Tapi nak ceritanya Israel yang sama, yang cabut nyawa orang beriman, cabut nyawa kafir. Muka dan nakir yang sama. Yang tanya orang beriman, yang tanya dengan orang kafir. Tapi kalau tanya orang beriman pasal lain. Kalau tanya dengan orang kafir lah, hitam muka dia, mata dia biru, seperti dalam kitab kata, dan hadis sebut seperti qurudun nukhas dia panggil. Seperti qurudun nuhas ni peruyuk tembaga, biru mata.
keluar tanya tu seperti guruh keluar api. Tu hak rupa muka naki, hak tanya orang yang kafir, munafik, orang yang maksiat. Tapi muka naki ni kalau tanya orang beriman yang soleh, apa yang lain lah. Jadi kaifiyah tanya kepada hak jenazah dalam kubur ni, tanyanya tak sama lah. Tanya tak sama, tanya ni lama mana tanya, tak sama juga. Kemudian tanya ni muka naki belaka ke kedua-dua, ada tanya oleh muka dan naki, ada kata ada orangnya satu malaikat saja yang bertanya, dia gitulah. Jadi kaifiyah tanya tak sama. Kemudian apakah yang ditanya? Apakah yang ditanya ni? Ditanya berkaitan dengan i'tiqad. Tanya berkaitan dengan i'tiqad, tanya berkaitan iman. Pertanyaan dia dimulai dengan marabbuk, siapa tuan kamu. Ini kena molek lah. Allah adalah tuan kita, yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, yang menjadikan segala-gala perkara. Keesaan pada perbuatan tu lah, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak bekah sama sekali. Walaupun makhluk tu sebesar-besar makhluk, iaitu malaikah. Malaikah pun sama ibadullah, hamba Allah. Siapa malaikat? Ibadullah, hamba. Bukan pembantu Allah, bukan penolong Allah, bukan pekerja Allah. Ibadullah, sebagaimana kita ibadullah, hamba Allah yang lemah. Jadi yang berlaku-berlaku tu, itu semua datang daripada Allah Rabb. Dah cerita malaikah menurunkan hujan, menurunkan rezeki, malaikah yang mencatat, malaikah yang mencabut nyawa, itu hanya majaz sahaja. Macam kita lah jugalah. Kita lah, apa-apa perkara kita buat tu, kita buat ni, kita tu majaz, letak je. Hakikinya semua tu adalah datang daripada perbuatan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Dia Tuan, hak berlaku dia berlakulah. Itu Tuan sungguh. Tuan yang hakiki, Tuan yang sebenar-benar. Kita panggil Tuan juga, tapi hak buat tu orang lain berlaku, kita arah je. Sedap mengarah dia. Dah dia Tuan. Dia Tuan. Dia mengarah, sedaplah dia arah. Dah dia buat kedak, dia tak ada duduk congok je. Tu Tuan yang lemah. Sebut nama tuan pun boleh letak tuan. Tuan rumah ke tuan, bolehlah letak belaka. Tapi Allah sebagai tuan, tuan yang hakiki, yang berlaku tu kesemuanya datang dari perbuatan Allah. Cerita tugas-tugas malaikat pun itu letak majazi sahaja. Hakikinya yang menurunkan hujan Allah, yang memberi rezeki Allah. Wa yarzuqu man yasha. Berzeki ia siapa situ? Allah. Akan siapa yang Allah kehendak. Allah lah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan, bukan malaikat Israel. Yang kita baca semua tu kan, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidup, Allah yang memati, dan ia Allah atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Kekuasaan Allah belaka. Yang berlaku kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan yang hakiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu akidah kitanya. Kalau dah kenal Allah sebagai Rabb, nak jawab Allahu Rabbi macam mana? Marabbuk, nak jawab macam mana? Kalau tidak beriman, berakidah Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan yang hakiki. Simple sahaja. Kesemuanya berlaku perbuatan Allah. Makhluk, kainat tak bekah sama sekali. Malaikat makhluk ke tak? Makhluk tak bekah sama sekali. Nabi Rasul makhluk ke tak? Makhluk tak bekah sama sekali. Tu berlaku mukjizat, mukjizat zahir di tangan Rasul. Kan kita ngaji dalam kitab kan, mukjizat ni perkara yang zahir di tangan Rasul. Kalau karamah,
perkara zahir di tangan aulia, zahir sahaja. Hakikinya itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mukjizat tu Rasul yang buat, bukan. Zahir di tangan Rasul. Makhluk tak bekah ni, makhluk termasuk malaikat, rasul-rasul tu makhluk tak bekah sama sekali. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Itu sahaja. Yang berlaku di dunia, perbuatan Allah. Yang berlaku di akhirah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang berlaku. Saya pernah sebutlah, tapi ada selalu orang tanya. Maknanya, apabila dapat cahaya matahari yang dapat cahaya matahari sepenuhnya lah, daun pokok tu warna hijau. Kalau tak dapat cahaya matahari, daun pokok tu jadi kuning. Bang gitu. Yang menghijaukan daun pokok perbuatan Allah, bukan perbuatan matahari. Tapi Allah Ta'ala lakukan asbab susunannya. Dan ini matahari, pokok tu kena pancaran matahari, pokok jadi hijau. Itu Allah Ta'ala lakukan sebagai asbab saja. Tapi yang berlakunya tetap perbuatan Allah, bukan matahari yang menghijaukan daun, dan bukan kerana tak dapat cahaya matahari yang menyebabkan daun dia kuning. Semuanya perbuatan Allah, pegangan kita. Allah sebagai Rabb, percakapan cakaplah. Apa kuning pokok tu tak dapat cahaya matahari molek situnya, tempat tu kena alih. Kuning pokok tu sebab tak dapat cahaya matahari. Cakap sebab tak ada salah, jangan salah faham ni. Ni cerita pegangan. Kita cakap malaikat tu lah. Malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat begitu begini, begitu begini. Samalah cerita manusia begitu begini, begitu begini. Kita cerita malaikat buat itu buat ini, samalah. Kita cerita manusia buat itu buat ini, hanya sandar majaz saja, isnad majazi, sandar sementara kepada asbab. Pegangan kitanya semua yang berlaku perbuatan itu sahaja. Makhluk tak bekah sama sekali. Tapi nak oleh ke, bukan tahu tak faham ke macam mana, jadi payah. Jadi kita apa, malaikat pun makhluk tak bekah. Kita ni manusia sama telah lah. Malaikat makhluk yang paling besar tu pun tak bekah, lemah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab Kifayatul Awam, apa makna keesaan pada perbuatan? Tidak ada bagi satu pun daripada makhluk perbuatan, tidak ada. Sama ada ikhtiari ataupun itirari, tidak ada. Semuanya perbuatan Allah. Kerana Allah Ta'ala al-khaliqu li'af'alil makhluqat. Allah Ta'ala menjadikan ke semua perbuatan makhluk. Makhluk mana? Minal anbiya wal malaikati wa ghairihima. Walaupun para anbiya, walaupun para malaikat, yang berlaku itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple saja. Pegangan kita seumpama itu. Percakapan asbab. Ingatan hati kita kepada makhluk, kita orang awam, tak ada salah. Memanglah kita ingat kita. Kena hilangkan keakuan, kena hilangkan rasa perbuatan sendiri. Selagi merasai aku ni ada, selagi merasai aku yang buat, aku itu, aku ini, masih lagi mensyirikkan Allah. Ini ajaran salah. Dia tak boleh nak beza antara i'tiqad dengan zauq. Itu bicara zauq. Syuhud maqam aulia, bukan bicara syariah, i'tiqad. Ni mana salah sangat ajaran tu. Sebab tadi nak bezakan antara satu dipanggil i'tiqad, i'tiqadiyun, pegangan. Satunya syuhudiyun, syuhud. Hadir di basirah aulia, mata hati aulia. Tidak ada di basirah mereka malaikat af'alullah. Fana mereka daripada selain daripada Allah, lenyap di hati mereka. Ini aulia. Maka mereka hilang keakuan, mereka hilang perbuatan makhluk, tidak ada. Bukan mereka buat, itu kurniaan. Tiba-tiba bawa selagi merasai aku yang melakukan, aku yang gerak, aku yang diam, masih lagi mensyirik ke Allah. Tak ada tauhid, sembahyang puasa tidak diterima. Ajaran salah. Salah tak salah ajaran ini,
di masjid besar-besar, termasuk masjid negeri pun ada, bukan di Terengganu lah. Ajaran ni ada sampai ke dalam di Aikim. Bawa orang yang bawa seumpama ni, kena hilangkan keakuan, biar tak rasa aku ni ada. So hilang keakuan, apa faham tak maksud hilang keakuan? Tak ada aku, tak ada macam mananya. Hilangkan, hilang macam mana? Kita bukan makam fana, makam aulia. Ini punah ni. Dia nak bicara bab fana, bab haqiqah, bab makam, dia tak lepas bab i'tiqad, bab syariat. Kita berpegang di i'tiqad kita. Tapi pegangan kita orang awam ni memang tak ingat ke Allah. Ingat kita lah. Kita ada, kita bangun, kita duduk, kita bergerak, kita diam, kita belaka. Kau dah ingat kita? Dah ingat tu kena cek tu. Darah naik tinggi sangat tu berapa kali. Tak ingat dah. Mana selagi rasa ada perbuatan diri, masih lagi mensyirikkan Allah. Sebab apa? Sebab perbuatan diri tak ada. Semuanya perbuatan Allah tu pegangan. Kenapa hati kita rasa perbuatan diri? Kita orang awam, tak ada salah sikit pun. Justru hilangkan keakuan, hilangkan perbuatan diri. Kena hadir, kena rasa, kena zauq akan perbuatan Allah. Itu maqam aulia, maqam fana. Wahdatul af'al itu bicara lain. Kita bicara tauhid pada af'al, kita bicara i'tiqad. Tidak berlaku melainkan semuanya af'al perbuatan Allah. Itu kita bicara wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan. Ada pun dalam kitab haqiqah, kitab hikam ke, durun napih ke, wahdatul af'al itu maqam fana, maqam aulia. Itu bicara lain. Kurniaan daripada Allah tu. Kita nak bicaranya keesaan pada perbuatan. Tidak ada perbuatan yang berkongsi. Tidak ada perbuatan Allah ni mari daripada alat ataupun bahan. Kan perbuatan asbab kita kan kena ada alat, kena ada bahan. Perbuatan asbab kita pula tidak mengadakan barang yang tiada. Perbuatan kita sebagai asbab, ada tak buat benda yang tak ada kepada ada? Cuba fikir. Kita ni perbuatan asbab ni, ada tak kita benda tu tidak ada, kita jadi ada? Ada tak benda perbuatan kita seumpama tu? Ada tak? Benda tu tak ada, kosong. Kita yang mengadakan. Ni cerita pun asbab juga ni. Ya, cerita asbab ada tak? Tak ada. Yang kita buat apa pun itu mari daripada barang siap dah. Cuma kita capur jadi satu benda. Capur jadi satu benda. Kalau saya tanya tadi, daripada kosong kita jadi ada. Ada tak perbuatan sebab kita? Tak ada. Dia mengadakan sungguh ni mesti daripada kosong kepada ada. Baru mengada sungguh. Kita bukan mengada. Kita hanya proses barang yang telah diadakan oleh Allah. Faham tak situ tu? Tu saya buat. Betul saya buat. Daripada tak ada pada ada ke? Hak siap dah. Faham tak ni? Orang bangunan comel tu. Dia ambil mana? Dia ambil daripada pokok ni. Dia ambil daripada balok Tuhan buat tu. Orang ni cuma balok tu dia pun dia kerak-kerak buat tu, buat ni. Dia buat bangunan tu daripada seming mari mana? Dia proses ada dah. Maknanya perbuatan asbab kita tidak ada pun daripada tiada kepada ada. Kita balik pada perbuatan Allah. Allah mengada daripada kosong kepada ada. Itu baru mengada sungguh. Mengada hakiki. Mengada kita ni, mengada hanya memproses hak Tuhan buat dah. Kemudian Allah mengada ni tanpa menggunakan alat dan bahan. Allah nak mengadakan manusia bukan menggunakan air mani, bukan. Allah nak mengadakan pokok bukan guna benih, bukan. Allah mengadakan manusia tu daripada tiada kepada ada. Bukan daripada air mani. Cuma Allah Ta'ala atur asbabnya air mani yang bercampur. Macam mana Allah mengadakan Nabi Isa AS? Macam mana Allah mengadakan Nabi Adam AS?
Nabi Adam daripada tanah, zahir je daripada tanah. Allah mengada Nabi Adam daripada tiada kepada ada. Tanah tu Allah mengada daripada tiada kepada ada. Jadi Nabi Adam daripada tiada kepada ada, bukan daripada tanah. Tapi sebut daripada tanah tu hak zahir. Memanglah daripada tanah kita sebut. Kalau manusia juga daripada air mani, khuliqa mimma indafik. Khuliqa mimma immahin, Tuhan kata. Dijadikan daripada air yang terpancar. Dijadikan manusia daripada air yang hina. Itu cerita asbab zahir. Hakiki Tuhan mengada manusia ni menggunakan mani. Tidak. Sebab kalau Allah menjadikan manusia menggunakan mani, mana Allah perlu kepada makhluk. Allah perlu kepada makhluk untuk menjadikan makhluk. Mani itu makhluk. Manusia itu makhluk. Allah perlu kepada makhluk untuk menjadikan makhluk. Tidak. Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Cuma asbab zahir, air mani yang bercampur. Al-Quran pun sebut dijadikan daripada air mani, itu zahir saja, bukan hakiki. Allah menumbuhkan pokok daripada benih, zahir. Tidak. Allah menumbuhkan pokok daripada tiada kepada ada, bukan menggunakan benih. Kalaulah Allah menjadikan sesuatu perbuatan menggunakan bahan, seumpama dipanggil bahan lah. Mani itu dipanggil bahan, benih dipanggil bahan. Itu dipanggilkan muttasil pada perbuatan, lawan kepada sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan, dipanggilkan muttasil itu. Perbuatan Allah tetapi menggunakan makhluk Allah yang lain, air mani, benih. Itu mustahil. Allah mengada daripada tiada kepada ada, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan bahan. Ini pegangan kita. Sebab berjalan sebagaimana yang disusung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak kenal Allah sebagai Rabb, nak jawab Allahu Rabbinya macam mana? Ini kena kemas dalam bab ni, bab akidah kita ni. Baca semua dalam sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Allah Tuan, hak dia belaka. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang dengan akidah, kita ada pilihan. Jadi nak hilangkan aku macam mana? Nak hilangkan aku macam mana? Wajib berpegang. Aku ada pilihan. Aku ada usaha perbuatan. Tiba-tiba disuruh hilangkan kewujudan, hilangkan keakuan, aku tak ada. Hilangkan perbuatan aku tak ada. Kalau lakon-lakon seumpama tu tidak berpegang dengan akidah, aku ni ada pilihan, aku ni ada usaha perbuatan, Jabariyah. Ingat baik, jangan duk lakon-lakon. Kena beza antara Jabariyah dengan maqam fana. Itu kurnia Allah. Jabariyah ni tak ada aku, tak ada perbuatan aku. Tuhan, dia berpegang di akidah dia, aku tak ada pilihan, aku tak ada perbuatan. Tuhan tu Jabariyah. Hak lakon tadi, hak lakon tadi ni. Kena hilangkan aku, kena hilangkan perbuatan diri, perbuatan aku. Nak hilangkan macam mana? Hilangkan di i'tiqad, Jabariyah. Hilangkan di syuhud basirah, itu kurniaan Allah, bukan suruh buat. Dahlah ajaran tu salah, dia boleh gelincir, terundur kepada Jabariyah. Akhirnya Tuhan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Tuhan macam mana? Akan dikau ni kami yang minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Kenapa tak ada akunya? Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Doa iftitah tu bacaan Nabi SAW tu. Kalau dalam ayat Al-Quran, inni wajjahtu, itu Nabi Ibrahim AS tu. Inni sesungguhnya aku, itu Nabi Ibrahim AS. Dalam Quran tu kan, inni wajjahtu wajhiya lillazi. Lepas tu di hujung tu, wa ana awwalul muslimin, itu Nabi Ibrahim. Di hujung ayat Quran tu, wa ana awwalul muslimin, itu Nabi Ibrahim. Kalau kita bacanya wajjahtu wajhi lillazi, itu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itulah doa iftitah yang paling afdal.
Wajjahtu wajhiya lillazi. Kalau kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu doa iftitah riwayat lain. Ada ni. Kita baca kan Allahu akbar, kita baca Allahu akbar kabira dahulu, itu doa iftitah riwayat lain. Wajjahtu wajhil ladzi, itu doa iftitah riwayat lain. Tapi cuma kita ni capu. Kita capu. Dan Allahu akbar, Allahu akbar kabira lah dulu. Gitulah orang kita capunya. Akhirnya kita ingat ke doa iftitah kita baca Allahu akbar kabira, wajjahtu ni satu riwayat hadis. Dah riwayat lain. Sebab itulah kalau kita semai sunat nak baca hak pendek, baca Allahu akbar kabira sudahlah. Allahu akbar kabira. Jangan berhenti setakat tu. Allahu akbar kabira saja sudahlah. Dia orang kita ni, dia faham gitu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu ta'awuz lah, baca a'udzubillah, baca dah doa iftitah. Jangan tinggal, makruh walaupun semai sunat sekalipun kalau kita tinggal. Jadi doa iftitah kita baca wajah tu Nabi baca seumpama tu. Sesungguhnya aku wajah tu menghadap oleh aku. Tak ada aku macam mana? So hilang keakuannya macam mana? Ni hak karuk belajar ni sampai peringkat kita ni ya, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Aku tu syirik ni. Dia letak syirik. Ni belajar karuk belakang ni. Kan kita niat semayang kan, sahaja aku semayang. Tak ada aku. Semayang tu perbuatan Allah. Mung tak ada dia kata. Ni karuk ni. Tak apalah, sahaja aku semayang tu ulama yang susun lafaz niat tu. Hak tadi wajjahtu wajhiya lillazi, tu Nabi kata syirik juga. Lepas tu di hujung tu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya ibadah aku dan sungguh semayang aku dan ibadah aku. Tak ada aku situ. Fatihah pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dekah ni aku. Nak hilangkan wujud akunya macam mana? Tidak berpegang. Aku ni, kita ni ada pilihan dan perbuatan jabariyah. Tapi pilihan dan perbuatan kita pun tetap perbuatan Allah Rabbil Alamin. Situ je. Sebenarnya ada tak pilihan dan perbuatan? Tak ada. Semuanya perbuatan Allah. Tapi wajib pegang ada. Dah tak ada, kenapa wajib pegang ada tu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Tuhan kata ni, kami yang sembuh. Kami yang sembuh. Wajib berpeganglah. Kami ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang tu sudah yang boleh fikir dah. Pilihan, perbuatan tak ada, tapi wajib pegang ada. Dah sudah soal lah tunya. Kita hanya berakidah dengan akidah Al-Quran. Al-Quran kata kita ada pilihan dan perbuatan, Tuhan sandar kepada kita, kita pun berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang lah balasan kebaikan atas kebaikan yang diusahakannya. Yang kita dah baca tu lah dalam wirid semayang. Bukan kita baca wirid semayang tu, ayat Quran tu. Ayat Quran yang kita baca dalam wirid semayang tu, kita berpeganglah. Kita ada pilihan. Macam biasa ayat tu lah orang baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum melainkan kaum tu yang merubah. Itu usaha. Apa yang berlaku tu? Perbuatan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan. Tu saja yang kita nak pegang. Cakap sebab ingatan hati kita tak ada, kita orang awam. Bukan setakat kita orang awam, kita orang yang banyak dosa. Basirah mata hati kitanya terpadam. Dah banyak dosa. Basirah mata hati kita ditutup dengan dosa-dosa. Dosa lampau pun tak habis lagi kita tahu mana yang berdosa. Dosa sekarang pun tak tinggal-tinggal lagi. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah. Mana kita ni duduk dalam dosa. Lepas tu basirah kita nak ingat akan perbuatan Allah. Kita ingat akan hukum hakam Allah.
Itu kewajipan kita. Ingat hukum hakam Allah. Nak tengok ni, hukum boleh kedok. Nak dengar ni, hukum boleh kedok. Nak kata, bercakap ni, hukum boleh kedok. Mana? Kita ingat perbuatan aku sendiri, tapi hukum Allah kata macam mana. Kita ingat hukum hakam. Itu kewajipan kitanya. Kita nak ingat semua tu perbuatan Allah, itu bukan di luar kemampuan kita orang awam. Bahkan kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Yang melihat tu perbuatan kita, yang mendengar tu pilihan dan perbuatan kita, yang berkata-kata bercakap ni pilihan dan perbuatan kita. Kita perlu ingat macam mana hukum Allah. Itu kewajipan kita. Ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita ingat pula kepada balasan syurga, nikmat dalam syurga. Nerakanya beratnya macam mana. Walau apa yang berlaku di syurga pun perbuatan Allah. Apa yang berlaku di neraka bukan perbuatan api neraka, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ingat kepada makhluk dah tahu panggil. Neraka panas. Siapa yang memanaskan neraka? Api itulah. Allah Ta'ala, perbuatan Allah. Tapi yang kita ingatnya api itulah. Cuba tengok ke api dunia macam mana. Cuba letak jari di atas api dunia tu, panas ke tak? Gitulah kitanya. Tapi yang memanaskan adakah api dunia? Tidak. Perbuatan itu pegangan kita, ingatan hati kita. Perbuatan yang berlaku panas tu api itulah. Dan neraka tu api neraka lah. Kita ingat gitu, tak apalah, tak ada apa pun. Tu pun cukup dah kitanya. So ingat hukum hakam tu pun cukup dah. Hukum hakam pun kita dah ingat. Lepas kita langgar, Allah salahnya lah, astagfirullah. Astagfirullah kerana kalau mengumpat dosa dengan Adam kena minta maaf. Astagfirullah gitu tak jadi. Ngupak-ngupak siap puas hati, astagfirullah hari ni ngupak kau orang. Lepas tu lepas dosa dengan astagfirullah, haji mabrur pun tak lepas ni. Dosa dengan anak Adam, astagfirullah. Sebab apa jadi mengupak? Kerana kita lupa hukum Allah. Hak tu wajib kitanya, bukan nak ingat akan perbuatan Allah luar kemampuan kita, nak ingat akan hukum Allah pun. Tak apa nak lekat. Dan kalau kita ingat hukum Allah seumur, tak buat benda Allah Ta'ala larang. Kita lupalah tu. Nafsu kita asyik sedap. Sedap lah kata kau orang. Masyar nanti sedap juga. Sedap lah. Habis pahala kita beri pada orang yang kita umpat, yang kita benci dia. Kita benci, tapi kita beri pahala. Bagus kita. Kita benci, kita tak berkenan. Meluat. Kita meluat kepada seseorang, tapi orang itulah kita beri pahala. Pahala beri ke orang yang dia benci. Nak belanja air pun sayang atas dunia. Belanja air sayang, tapi belanja pahala tak sayang. Wa amal bukannya mudah. Nak kena lawan nafsu. Boleh pahala, beri ke orang yang kita benci. Macam mana? Sianu-sianu, minta maaf, tak mau beri pahala kepada orang yang saya tak berkenan. Sedap itu. Taklah kata dulu, kata tu beri pahala. Kalau ikat gitu dah ngupak dah. Dah ngupak lah. Dah kita beri pahala kepada orang yang kita tak beri. Hak mana kita kata tadi, sayang kita nak belanja ais cawang pun kita sayang lah. Kita bukan ke deku, tapi kalau ke dia tambah sayang. Tapi belanja pahala tidak cerdik. Tapi nafsu lah. Dah ingat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata boleh ingat hukum hakam tu pun mujur dah. Tak ingat akan perbuatan Allah. Kita berpegang ke semuanya perbuatan Allah Tuhan kita. Hak rukuk imam kenang tu nanti. Baru boleh jawab Allahu Rabbi, mudah-mudahan. Siapa Tuhan kamu? Allah lah Tuhan aku. Soalan yang pertama dia alam barzah. Nak duduk tangga mana? Nak duduk tangga innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga mereka yang berkata Tuhan kami Allah. Itu yang mula-mula. Summa istaqamu kun istiqamah, tetap sentiasa atas ketaatan zahir dan juga ketaatan batin. Fala khaufun alaihim, tak ada ketakutan dah. Wala hum yahzanun, tak ada duka cita dah. Ketika mati, ketika di hari akhirat. Siapa ni? Rabbunallah sumastaqamu. Tuhan kami Allah. Kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Dia duduk tangga tu.
Tapi mulai dengan Rabbunallah tu lah. Allahu Rabbi, Allah Tuan aku. Segala-gala datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan persoalan barzah ni adalah beberapa golongan perhimpunan yang lepas daripada persoalan barzah. Hak sepakat ulama'nya lepas daripada persoalan barzah adalah para anbiya dan juga para syuhada. Para anbiya, para syuhada, itulah sepakat ulama lepas daripada persoalan barzah. Adapun hak mati syahid akhirat tu lah, mati beranak ke, mati terkejut ke, orang yang baca dalam ketika sakit mati qul Allah 100 kali ke, orang yang sentiasa melazimi baca tabaraka, ataupun orang sentiasa membaca sejadah tiap-tiap malam. Lepas daripada persoalan barzah, pandangan muktamad tak lepas daripada persoalan barzah, cuma persoalan yang ringan. Pandangan muktamad yang lepas persoalan barzahnya adalah anbiya, nabi-nabi dan syuhada. Apa syuhada? Orang yang mati syahid, syahid ma'rakah tu, pada peperangan untuk menegakkan agama Allah. Itu syahid, syahid dunia dan akhirat. Syahid akhirat mati macam kata mati beranak apa semua tu lah. Mati penyakit ni, mati COVID ni, mati syahid tu. Lepas dari persoalan barzah pada satu pandangan, pada satu pandangan lainnya tidak lepas dari persoalan barzah, tetapi persoalannya persoalan yang ringan. Macam orang murabit, orang yang jaga sempadan. Orang jaga sempadan tu. Jadi rakyat ni tidurnya, hidupnya aman, tidurnya lena. Sebab ada yang jaga sempadan, murabit. Lepas ada persoalan barzah pada satu pandangan, tapi pandangan muktamad kena persoalan barzah, tapi persoalan yang ringan. Hak lepas dari persoalan barzah, lepas teruhnya adalah para anbiya dan para syuhada. Sama juga dengan yang mati malam Jumaat dan hari Jumaat. Lepas dari persoalan barzah, pandangan muktamad tak lepas, hanya persoalan yang ringan. Satu pandangan lepas juga. Tapi yang muktamadnya lepas dari persoalan barzah adalah para anbiya dan para syuhada. Itu pandangan yang muktamad. Jadi kita ni tak habis lagi lah bicara berkaitan dengan beriman dengan hari kemudian dan barang yang bergantung dengannya, hak rukun iman yang kelima, sampai ke bicara bangkit kembali, sampailah bicara syurga dan neraka, hak berkait dengan rukun iman yang kelima. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram. Ini masuk kepada sunat hay'ah. Terdahulu bicara berkaitan dengan takbir dan bicara berkaitan dengan syarat takbir. Syarat takbir hak 21 tu. Dan di antara syarat takbirnya adalah wajib muqaranah, wajib sertakan niat dalam Allahu Akbar. Dipanggil muqaranah. Wajib muqaranah ini hanyalah mazhab Syafi'i sahaja. Tiga mazhab yang lain muqaranah hanyalah sunat. Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ni dengan niat. Amal ni amal dengan niat. Niat ni, bila niat ni macam mana, sahabat tidak bertanya. Sahabat beramal mengikut faham masing-masing. Daripada sahabat ni lah keluarnya murid tabi'in ni, keluarlah pandangan-pandangan yang berbeza. Sebab imam-imam mazhab ni
Dia murid daripada tabi'in, murid daripada sahabat. Sahabat ni faham gini, ni faham gini. Sebab itulah timbul pandangan yang berbeza. Bukan timbul di kalangan Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali sebenarnya. Perbezaan pahaman ni sudah bermula daripada sahabat tabi'in. Contoh Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ni dengan niat. Gitu je. Nak sah amal kena ada niat. Niat ni masa mana? Niat ni masa mana? Awal buat ataupun sebelum buat? Maka timbullah khilaf di kalangan ulama. Tu apa? Innamal a'malu binniyat. Dengan tu haraf jar tu. Apa musahabah ke, bersababiyah ke? Ini khilaf ulama. Mazhab Syafi'inya tu kena serta. Baru dia panggil niat. Kalau tak serta, dia panggil azam. Serta buat, baru panggil niat. Sebelum tu, azam. Hati kita ni kan ada khatir, hajis, hadisun nafsi, hammun, azmun, niyatun. Hajis ni, mari sekejap. Khatir ni, mari lama sikit. Lah. Hadisun nafsi ni, maknanya hati kita sudah bicara. Nak buat, tak mau buat. Nak buat, tak mau buat. Hamun ni berat hati kepada nak buat. Azmun bulat hati kepada nak buat tapi belum buat. Niyatun hak tu panggil niat ketika awal buat. Sebelum tu azmun, itu mazhab Syafi'i. Betul lil musahabah, kena serta. Mazhab lain bersababiyah. Sah niat dengan sah amal dengan sebab ada niat. Jangan ada niat aja. Serta pun boleh, sebelum pun boleh. Itu je. Jadi sahabat ni dia tak banyak tanya. Nabi sabda sahabat beramal ikut faham masing-masing. Sebab apa tak banyak bertanya? Sebab Nabi peringat dah. Sebenarnya binasa ummah terdahulu kerana banyak bertanya. Contoh lembu tu lah. Semelih lembu. Lembu warna apa? Tanya pula. Semelih je lah, selesai masalah. Tanya warna apa? Mulalah. Jadi kalau lama kau ketak. Sebab apa? Banyak bertanya. Surah Al-Baqarah tu lah. Kalau kata semelih lembu, pergi ambil lembu semelih. Selesai masalah. Saya dah tanya lah. Jadi bila Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tu dengan niat. Niat tu macam mana, di mana. Tu sahabat beramal ikut faham masing-masing. Kemudian tu keluarlah fahaman yang berbeza dengan ulama yang mari daripada fahaman sahabat tu sendiri yang berbeza. Kan dengan sahabat sini pun ada pandangan yang berbeza. Dalam bab furung agama lah. Bab aqidah satu jalan. Tak ada. Bab aqidah satu jalan daripada Nabi Adam AS lagi. Daripada Nabi Adam AS. Akidah yang sama termasuk akidah para malaikat. Para malaikat samalah akidah dia. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Para malaikat pun menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Sama aja lah. Jadi bab akidah satu. Daripada Nabi Adam sampai ke kiamat, akidah yang satu. Yang berubah-berubahnya adalah syariat. Berubah. Semayang ummah dahulu lain, semayang hak Nabi kita lain, puasa ummah dulu lain, puasa Nabi kita lain. Itu hak syariat. Aurah ummah dulu lain, aurah ummah Nabi lain. Ni berubah ni apa ni? Dia panggil syariat, cabang-cabang agama. Adapun akidah satu. Jadi sahabat tidak ada, satu akidah sahaja. Tapi hak timbul berbeza adalah berkaitan dengan hak furu agama. Jadi bila Nabi hanya sebut ni sah amal dengan niat. Mazhab Syafi'i kita kena muqtarinan. Maka mazhab Syafi'i kita bubuh takrif niat. Apa niatnya? Qasdul fa'li muqtarin. Qasdul syai' muqtarinan bi fa'li. Ni mazhab Syafi'i kita. Ambil daripada mana tu? Bin niyah belil musahabah, kena serta. Kata apa dia niat? Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ada takrif niat. Qasdul syai' muqtarinan bi fa'li.
Qasad sesuatu, semayang ke, puasa ke, muqtarinan bi fi'lih, serta dengan buat. Cuma puasa ni dia payah, dia dibenarkan niat awal. Tu jelah. Kalau puasa, tunggu pajar. Pajar niat. Dak puasa lah jawapan dia. Tak sempat nak niat kita. Jadi kena muqtarinan tu faham. Mazhab Syafi'i daripada bin niat. Tapi jumhur ni kebanyakan mazhab lain. Bertusababiyah. Sesungguhnya sah amal dengan sebab ada niat. Asal ada niat aja. Serta sebelum ke boleh belaka. Dah kalau sebelum tu panggil azam, tak panggil niat. Panggil niat dah. Sebab apa? Nabi bersabda, niyatul mar'i khairun min amali. Nabi bersabda, niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang lebih baik daripada dia buat. Niat tu niat nak buat perkara baik je. Siapa masa buatnya kadang-kadang tak jadi comel molek. Ni kadang-kadang Nabi kata, niyatul mar'i, niat seseorang untuk melakukan kebaikan itulah khairun min amali, lebih baik daripada buat. Makna niyatul mar'i ni dengan amali tu lain lah. Maknanya niat baru ni, buatnya belum. Tapi Nabi panggil apa? Nabi panggil niat. Niyatul mar'i khairun min amali. Jadi niat, amal. Ni niat, ni amal. Niat ni lebih baik daripada amal. Maknanya sebelum amal panggil apa? Sebelum amal panggil apa? Panggil niat dah. Sebab Nabi kata niyatul mar'i, niat seseorang untuk melakukan kebaikan khairun min amali, lebih baik daripada amal. Jadi maknanya masa niat ni belum lagi amal. Tapi Nabi panggil apa ni? Nabi panggil niat. Tapi mazhab Syafi'i kitanya niyatul mar'i ay azmul mar'i. Kita tafsir kepada azam, bukan niat sebenarnya tu. Sebab terjumhur mazhab dia tak syarat nak muqaranah. Ada ni. Kita kena sebut gitu je lah mazhab-mazhab ni. Lepas tu tak payahlah pula. Pada pandangan saya, mazhab yang lebih tepat, mazhab yang lebih betul, mazhab yang lebih hampir dengan dalil. Tak payah pandangan awak lah. Awak orang tengok muka pun tak percaya dah. Sekali begitu, sekali begini, sekali begitu, sekali begini. Cakap pun nyenyeh. Tak nak cakap nyenyeh? Tahu cakap nyenyeh? Kau panggil apa? Cakap nyenyeh lah, cakap lebih kada perli. Cakap pun banyak perli, tulis pun banyak, tulisan pun banyak perli. Orang tak pegang buku mana cerita sahaja. Pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab lain, dalil mazhab Syafi'i, dalil mazhab lain. Gitu je. Tak payahlah. Pandangan saya yang lebih tepat. Allah handalang dia. Dia panggil orang tidak ada insaf diri. Orang yang tidak kenal diri. Orang yang ada ciri-ciri kesombongan. Cuma kita boleh sebut jumhur kebanyakan mazhab tidak wajib muqaranah. Sunat juga. Mazhab Syafi'i sahaja yang wajib muqaranah. Kita mazhab Syafi'i ni banyaklah dalam perkara-perkara yang hanya mazhab Syafi'i sahaja. Mazhab lain tak lah ketiga-tiga tu. Ni bab ni. Mazhab Syafi'i sahaja yang wajib muqaranah. 3 mazhab lagi tak wajib muqaranah. Banyak hak 1 lawan 3. Mazhab Syafi'i saja bersentuh lelaki perempuan batal wudu. 3 mazhab laginya tak batal wudu. Gitu je lah. Tapi bukan kita komam hak mazhab Syafi'i bukan cerita gitu je lah. Jumhur mazhabnya tak wajib muqaranah. Supaya kita jangan terlampau terlampau sempit. Dayiqah dipanggil. Asabiyah mazhabiyah dayiqah dipanggil. Asabiyah mazhabiyah dayiqah. Asabiyah mazhab yang sempit, jangan seumpama tu. Dia kalau sempit dalam bab ibadah ini, dia mudah nak tunduk kepada penyakit waswas. Dia mudah ditunduk pada penyakit waswas. Sebab apa? Sempit. Lepas tu kita kena buka sedikit. Kita beramal dengan mazhab Syafi'i lah. Tapi kita tak jadi berat lah. Macam contoh ni contoh. Kita mazhab Syafi'inya
bersih daripada najis, syarat untuk sah sembahyang. Berserta dengan najis, sembahyang kita tidak sah. Bukan batal. Batal ni sembahyang molek-molek, cicak berok atas kita, batal lah. Kalau sembahyang berserta dengan pakaian najis contohnya, tak sah. Dia batal ni sah dulu, batal tengah. Kalau daripada awal lagi dah dengan pakaian najis, panggil batal. Batal, nak panggil batal ni sah dulu, orang panggil batal. Dia panggil tidak sah. Ada ni. Ada pun mazhab Maliki, suci daripada najis, sunat jua. Kita pakai mazhab Syafi'i bukan pasal mazhab Maliki, tapi mari di hati, kena najis dah barangkali. Alah, kalau kena najis pun sah mazhab Malikinya. Tapi kita mazhab Syafi'i sebenarnya nak tolak tu. Ada ni. Walau dari segi pekoh mazhab Syafi'i pun syok pada najis, tak ukur najis pun. Tapi mari waswah. Ambil kalau najis betul pun tak apa sebab apa? Mazhab Maliki sunat je bersih dari najis. Najis betul pula, najis ke apa? Tai ayam, tai itik. Tai ayam, tai itik mazhab Hambali Maliki tak najis pun, sebab ayam, itik, daging boleh makan. Maka najis tahid, air kecil dia tak najis. Tak najis ni bukan boleh makan, tak najis. Jangan salah faham pula, boleh makan. Tai ayam, tai itik beratlah. Tai itik betul lah boleh makan. Tai itik boleh makan lah. Tai itik dah orang tu. Kuih tu lah, bukan tai itik. Ke mana? Tu boleh makan lah, tai itik kuih tu. Boleh lah makan. Dan kalau mari syok di hati. Dah kalau najis sungguh pun biar gila Sebab mazhab Maliki sunat je bersih dari najis. Anjing ke babi ke, tu mazhab Maliki Hanafi tak najisnya tu. Tapi kita bukan nak pakai mazhab mereka, kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi mari ragu waswas, tolak tak jadi juga. Kalau betul lah ada najis mughallazah mazhab Syafi'i tak anjing babi, mazhab Hanafi Maliki tak mughallazahnya. Bukan tak mughallazah, tak najis daripada awal lagi. Tapi kita nak pakai mazhab Maliki Hanafi, kenapa pulaknya kita pakai mazhab Syafi'i lah. Dah tadi sebut mazhab Hanafi Maliki, nak tolak ragu waswas di hati kita. Gitu je lah. Jadi kalau kita sempit sangat, akhirnya jadi waswas. Kena buka sikit sebagai ilmu tambahan. Tapi ada ketika sampai tahap memang kita kena pakai mazhab Maliki. Kita urus orang sakit. Urus orang sakit ni tak sempurna kita istinjaknya. Kita nak pakai pampers tu wuduk ambil dah. Tak nak pakai pampers tu, ada kuning di pampers mana apa. Kita istinjak dia tu tak sempurna sebab kita yang istinjak dia, bukan tuan dia yang istinjak. Payahlah kita yang istinjak. Jadi pakai paper nak semayang ni lah, semayang wuduk ambil dah. Allah, ada kuning pula dah di pamper, nak akak pergi bilik air pula. Allah, lelah dah pula dah. Dah lelah dah. Lelah dah. Lelah sangat lah tu. Kesebut mana? Betul tak? Dah lah dah. Lelah dah. Mana lelah sangat. Allah, nak pergi akak bilik air, nak basuh atas lembek ni, nak basuh macam mana tahi tu kuning tu. Allah nak buat macam mana, tak apalah. Mazhab Maliki bersih dari najis sunat. Ada jalan biar pakai mazhab Maliki. Maliki pun tak apalah sebab kita sudah tersempit. Gitu jelah. Kita cerita mazhab lain ni, kita nak bukan nak beramal mazhab lain, bukan. Kita nak beramal mazhab Syafi'i, cuma jangan sempit sangat. Tapi ada ketika kita perlu juga pakai mazhab lain kalau kita dah darurah lah, bukan saja-saja, bukan. Ada ni. Tapi ilmu tu kena tahu sikit lah. Kena tahu sikit. Allah tak ada lah orang nak tolong akak ni, asal nak habis dah ni. Kita ada uzur, kita suruh jamak Zuhur dengan asar. Zuhur tak ada orang lelaki balik lagi. Biasa orang lelaki balik kunang, balik balik kerja. Hari ni tak sapa lagi ni, macam mana ni, nak habis asar dah ni. Zuhur, asar kita jamak takhir kan orang uzur ni. Nak macam mana ni? Ni dalam paper ni kering dah ni, lama dah ni, tak basuh lagi ni. Bukan masalah nak semayang ni. Buang pamper ada tu, tukar pamper baru, wuduk ke apa sakit, semayang lah. Gitu je. Pakai mazhab Maliki dah. Takkan nak tunggu sampai masuk waktu maghrib, tinggal semayang pula jadinya. Dah kita nak bawa pergi bilik air, tak mampu. Ni kerja orang lelaki. Orang lelaki tak sapa lagi. Sepatut sapa seorang modah kalau kerja biasa. Dah bila dah lewat dah, ambil semayang sudahlah.
Lepas tu najis kan? Mazhab Maliki. Ni kena ada ilmu lah. Pada ni. Mana bukan kita buat mudah-mudah nak ambil mazhab tu, untuk nafsu kita. Bukan. Kita belajar untuk ilmu tambahan, tapi kalau kita tersepit itu, darah ada hajah, kita boleh pakai lah. Jadi hak berkait dengan muqaranah ni, serta ni, waktu pula singkat dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tu nak serta tengah tu. Ada orang yang kesukaran untuk sertakan di tengah sekejap tu. Kan kita kan Allah di lam yang kedua tu lah, dalam lafzul jalalah tu, di situlah yang kita biasa niat. Yang panggil muqaranah urfiyah tu kan, kita serta pada uruh. Kalau serta muqaranah hakikiyah, daripada A sampai ke bar penuh dengan niat. Tapi nak dapat muqaranah hakikiyah, kena istihdar hakiki. Sebelum takbir tu, ni hadir dah di hati kita, semayang hak rukun 13 tu. Nampak rukun 13 tu macam saya sebut sebelum ni, seperti nampak tuku dapur. Ni ayat tuku. Tuku dapur. Nampak tuku dapur, tuku, nampak stokor tu. Nampak stokor gitulah rukun 13. Siapa yang dapat hadir sembahyang seumpama ni? Orang yang hatinya terikat dengan sembahyang. Siapa? Para aulia. Sebab merekanya luar sembahyang tu, mereka hati seperti dalam sembahyang dah. Hati terikat dengan sembahyang. Allah tu dia nampak satu sembahyang. Bukan dibuat dah lah ni. Dia nampak satu sembahyang sebelum takbir. Kemudian di takbir tu niat sepenuhnya di dalam tu. Lepas tu kadang-kadang orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah ni, dia Allahu Akbar tu, pernah berlakunya apa? Runyuk, padak runyuk. Rumah tu jadi rumah papang kan. Dia jadi runyuk apa weh? Runyuk apa? Macam orang itulah. Mana orang biasa je tu guru. Takbirnya biasa, tapi dia nak semayang tu. Allahu Akbar. Biasa tu guru ni dia tak ada tu imam. Dia makmum je, anak murid dia tu imam. Bila anak murid dia tu imam kau, anak murid kau gelisah lah. Anak murid mana nak dia tu imam? Sebab apa? Lambat sikit tu guru ni. Jadi dia suruh anak murid dia tu imam. Takbir dia tu main sunat lah ni. Takbir tu runyuk rumah. Tapi bukan berlaku semua. Jangan itu guru. Takbir sekali tu guru, saya ambil rakaman rumah runyuk. Tu karamah tu atas kurnia Allah. Bukan boleh buat. Bukan pameran ni. Ada je ni. Kalau tak percaya saya wali, datanglah ke tempat saya. Saya akan tunjuk karamah saya. Tu bukan. Karamah tak ada tunjuk-tunjuk. Dia bukan macam mana, macam ilmu sihir boleh tunjuklah. Macam mukjizat perlu untuk menunjuk bukti kepada puak-puak kafir. Tu mukjizat tu perlu. Kamu rasul, mana mukjizat kamu? Maka zahir mukjizat di tangan rasul untuk menunjukkan kebenaran sebagai seorang rasul. Kamu wali, mana karamah kamu? Tak perlu kepada akuan. Wali tak perlu pada akuan. Yang mengaku sendiri, senyum-senyum sudah. Itu senyum sudah. Hak mengaku wali. Dan kalau nak tengok karamah saya, marilah ke tempat saya. Jadi pameran pula. Mari salam. Awak ada penyakit ni, awak mari ni ada tujuan ni. Orang pun dengar, Allah, patut kata dia wali sungguh. Dia tahu penyakit ni. Pergi hospital, scan ke MRI ke, tak kira lah. Ya sungguh ada penyakit itu. Hebat ni. Orang ni betul wali. Tu bukan karamah seumpama tu. Terkadang istidraj. Kena hati-hati pula. Orang Melayu kita, ni ya sungguh dah ni. Dia boleh cerita, mari awak ni tujuan apa? Tujuan nak menguji, tujuan. Dia boleh tahu dalam hati. Karamah ledah kita orang Melayu ni. Jadi mukjizat perlu kepada tunjuk. Ketika ditanya oleh orang kafir. Karamah tak perlu. Perlu ditunjuk sebab dia nak dakwa dia wali. Dah. Jadi karamah ni berlaku mengikut kurnia Allah.
Ada kisah aulia ditakbir sampai ke pecah cermin. Sebab apa ni? Takbir dia sepenuhnya. Kita Allahu Akbar, pala pun ingut-ingut ni. Kita ni mana pecah cermin. Lepas tu pecah cermin semua. Adaklah atas kurniaan. Bukan pecah, ketuk. Lepas dah tu kita kata tak boleh pakai cermin. Dok atas kurniaan. Makna hak nak muqaranah hakikiyah ni mustahil kepada orang awam, kata Imam Ghazali rahimahullah. Mustahil kepada orang awam. Memada dengan muqaranah urfiyah. Di mana muqaranah kita serta kita di satu tempat aja. Allah, dillah tu je. Lam yang kedua tu sahaja. Allahu Akbar. Akbar tak ada dah niat. Tak ada lagi niat. Allah, hati kepanjang tu baru mari niat qasad ta'arud ta'ayyun. Muqaranah serta apa gitu? Muqaranah urfiyah, muqaranah pada sebutan je lah, pada kiraan serta dah tu. Sebab kita niat ni muqaranah dalam takbiratul ihram, bukan dalam Allah setepak tu, bukan dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni Allahu Akbar. Jadi muqaranah ni daripada A sampai bar. Baru muqaranah serta sungguh. Di awal tak ada, di akhir akbar tak ada. Ada di mana? Allah ada situ. Dipanggil muqaranah urfiyah. Mana ni? Muqaranah urfiyah pun kita bukan niat pun, kita bercakap-cakap. Kita bercakap. Tahu dah bercakap. Sahaja aku semayang fardu zuhur. Dipanggil hadisun nafsi, itu bukan panggil niat. Itu bukan panggil niat. Tapi memada. Apabila hati bercakap saja, hati bercakap, lalu dia panggil hadisun nafsi. Berkata-kata oleh diri kita, oleh hati kita. Saja aku semayang fardu zuhur. Bila hati kita bercakap begitu, ada tak nak semayang fardu zuhur dalam selapis lagi? Adalah. Sebagaimana lidah kita bercakap. Lidah kita bercakap, ada nak di dalam tu, niat ada tak? Kita bercakap, kita tak ada niat di dalam. Itulah toh tu nyanyi. Tu cakap, benda panggil cakap nak tidur ke apa? Contohlah, mari kita pergi berjalan. Kita ajak dia pergi berjalan. Mari naik kereta. Bila kita ajak dia mari pergi berjalan, ada tak di hati kita nak ajak dia pergi jalan? Adalah. Mari naik kereta. Bila kita ajak dia masuk kereta kita, ada tak dalam tu nak ajak dia masuk kereta? Adalah. Itu niat. Jadi bila hati berkata, saja aku, bukan lidah ni, hati. Allah, saja aku semayang fardu zuhur. Cukup dah, di dalam tu ada niat. Tapi itu bukan niat. Itu diumpamakan kulit saja. Ada lifih hak dalam tu. Hak nak di dalam tu dipanggil niat yang sebenar. Cukup dah kita orang awam. Cakap pun apa, walaupun bukan niat yang sebenar. Saya pernah dengar ceramah dalam radio. Dia kata niat ni bukan bersusung. Saja aku semayang fardu zuhur, bukan. Niat ni ardullah yang qismah awalahu akhir. Satu perkara yang tak ada dulu kemudian. Lah aja. Seumpama orang ambil gambar orang. Ambil gambar orang, adakah keluar kepala dahulu, baru keluar tubuh, baru keluar kaki dah. Keluar seorang lalu dah. Niat gitu juga. Qasad, ta'arud, ta'ayyun tu, lah tu sertak tiga-tiga. Baru panggil niat. Adapun sahaja aku semayang fardu, itu bukan niat. Itu dipanggil hadis nafsi, itu bukan niat. Disebut dalam radio. Lepas tu dia berhenti setakat tu. Lelah orang dengar. Lelah lah kalau berhenti setakat tu kok. Dok semayang lah. Allah. Mari di hati apa? Saja aku semayang fardu zuhur. Tu marinya. Itu bukan niat. Itu bercakap dalam hati. Kalau berhenti setakat tu habis. Itu bercakap dalam hati. Bukan niat. Tetapi sudah memada. Sebab bila hati bercakap, niat ada di dalam. Kemudian apabila sukar juga nak letak niat tu dalam Allahu Akbar. Sukar, memang tak boleh dianya. Maka mazhab Syafi'i pun membenarkan juga niat dahulu sedikit dari sebelum Allahu Akbar. Ini.
Ada pun 3 mazhab lain, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, orang sihat-sihat. Orang sihat faham tak? Orang sihat makna orang tak ada penyakit waswas. Jadi waswas tu tak sihat ah. Penyakit waswas. Kesihat waswas orang panggil. Ke ada? Dia tu ada penyakit waswas. Ke sebut macam mana? Itu sebut penyakit, bukan sihat waswas. Jadi orang sihat ni orang yang tak ada waswas lah. Bukan sihat tenaga, bukan. Jadi orang yang sihat ni, orang sihat ke orang waswas ke, mazhab 3 mazhab tu memang dibenarkan niat dahulu. Memang dibenarkan niat dahulu. Kita mazhab Syafi'i tak boleh wajib muqaranah. Wajib muqaranah. Kalau niat tu dahulu tu panggil tadi azam, bukan niat. Niat serta baru panggil niat. Sebelum tu dipanggil azam. Kata mazhab Syafi'i, wajib kena muqaranah. Tiba-tiba orang ni ada sakit, ada penyakit waswas. Tak boleh juga nak hadirkan niat dalam Allahu Akbar. Takbir ni jadi berulang kali. Mazhab Syafi'i bagi orang yang tersepit seumpama ni, dibenarkan niat dahulu sedikit daripada Allahu Akbar. Iza daqat tas'a, bila sempit akan jadi luah. Mana pun mazhab Syafi'i membenarkan niat sebelum Allahu Akbar. Berdisnya niat dapat, lepas tu Allahu Akbar, okey, jalan je. Gitu sudah. Bagi orang yang tersepit. Bagi orang sihat ni wajib muqaranah dalam Allahu Akbar. 3 mazhab lain walaupun orang sihat pun hanya disunatkan saja muqaranah serta niat dalam Allahu Akbar, tak wajib. Sebab itulah tidak ada takbir berulang kali. Ingat baik, tidak ada takbir berulang kali, tidak ada. Tu ada berlaku di satu-satu tempat, satu-satu masjid itu. Oh, kalau kawan tu seorang, si Anu tu, Allah dia takbir berulang kali kuat pula. Orang duduk sebelah ni kadang-kadang setok keju. Akhirnya ganggu orang sembahyang haram. Takbir kuat tu imam, bukan awak. Awak nak takbir kuat, minta jadi tu imam. Berulang kali kuat. Tidak ada takbir berulang kali. Dalam kitab menyebut takbir berulang kali 2 situasi saja. Satunya khabal fil akli au jahlum fid din. 2 je, 2 situasi. Berlakunya takbir berulang kali. Yang pertama khabal fil akli, mana apa? Kepala masuk air. Ada kepala masuk air. Kita kata kepala dia jeng. Hak ada surat tu lah, hak ada surat polis pun lepas-lepas. Ni ada surat. Satu. Au jahlum fid din, jahil agama. Takbir berulang kali, jahil agama. Jahil macam mana saya wajib muqaranah? Bagi orang sihat, bukan bagi orang macam awak tu. Orang macam awak tu mazhab Syafi'i pun membenarkan awak niat dulu. Mazhab Syafi'i lah tu. Kalau 3 mazhab lain, Hanafi, Maliki, Hambali ke, memanglah dia niat dahulu daripada Allahu Akbar dah, walaupun bagi orang sihat pun. Jadi walaupun mazhab Syafi'i sekalipun, kalau tersepit seumpama tu, dibenarkan niat dahulu sedikit sebelum Allahu Akbar. Jadi kenapa berlaku takbir berulang kali? Tak berlaku lah. Melainkan khabal fil akli, kepala dia bermasalah, au jahlum fidi, mujahil mazhab Syafi'inya. Mazhab Syafi'i wajib muqaranah bagi orang sihat, bukan bagi orang macammu. Dan kalau saya macam ni, awak berdiri dulu, mari niat baru takbir. Tu imam 1 rakaat dia berdiri, tu imam rakaat kedua dia berdiri, sampai tu imam tasyahud akhir dia berdiri. Orang sebelah takut pula, apa dia ni, tak bergerak tak apa ni, kan mengamuk kan. Takut orang hak jenis hak jenis penyakit tu lah. Dah dia berdiri. Orang tu imam 2 rakaat dah.
3 rakaat dah pergi berdiri. Siapa tak mari salam dia pun balik. Sebab apa? Niat tak masuk. Allah, niat ni macam mana? Kita yelah, niat ni dalam mazhab lain tak wajib muqaranah. Tapi kalau mazhab Hambali dia kena dekat-dekat dengan semayang lah. Tapi kalau mazhab Hanafi turun tangga tadi nak pergi mana? Nak pergi semayang fardu zuhur. Niat dah tu. Turun tangga nak pergi mana? Dah tahu, hanyut. Nyanyuk dah tu. Tak ada niat turun tangga. Nak pergi semayang fardu zuhur. Ada dah niat. Mazhab Hanafi sudah memada walaupun jauh. Mazhab Hambali, tak jadi tu, jauh sangat tu. Biar dekat-dekat dengan sembahyang. Masuk sah ni, masuk sah. Orang perempuan pakai baju putih dia tu. Nak buat apa? Masuk sah nak baris tu. Orang perempuan pakai baju tu nak buat apa? Nak sembahyang fardu zuhur dah tu. Niat dah tu. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i pun kalau orang tersepit seumpama pun pakai tu cukup lah. Bolehlah niat dahulu sedikit. Niat dahulu sedikit pun tak mari juga. Niat turun tangga rumah. Cukup dah. Mazhab Hanafi. Tidak ada takbir berulang kali. Tidak ada. Itu kena belajar molek tu. Jahil satu. Dia ganggu orang lain dalam sembahyang. Hukumnya haram. Kemudian akhirnya dia punah. Punahnya macam mana? Ni, kita boleh perhati kadang-kadang orang seumpama ni Allahu Akbar, dia lepas tangan. Niat tak berjadi, dia kata Allahu Akbar, Allah berulang. Dia pun nampak letih dah ni. Akhirnya Allahu Akbar. Boleh dah niat. Sebab apa boleh niat? Sebab Allahu Akbar, Allah geduh dah jadinya pula. Kenapa jadi? Boleh dah niat. Syaitan pelepah dah, ambil. Semayang mu tak sah awal lagi dah. Bukan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Tadi takbir dia molek. Tapi syaitan ganggu. Allahu Akbar. Molek ya? Waktu Allahu Akbar, tak boleh niat, dia lepas. Allahu Akbar. Molek, tak boleh niat, dia lepas. Lama. Allahu Akbar. Baru boleh Boleh dah semayang tak pakai dah. Boleh ke syaitan dah. Ganggu semayang tu haram, boleh ke syaitan dah. Ada ni. Tu jahil agama. Lepas tu macam mana? Niat dahulu sedikit daripada Allah Akbar bagi orang yang ada darurah seumpama tersepit seumpama ni yang sukar untuk dapat niat, untuk muqaranah niat dalam Allahu Akbar. Samalah dengan niat mandi wajib ke dengan niat wuduk ke sama. Niat wajib ketika siram air. Niat wuduk ketika basuh muka. Siram air satu timba ni cerita timba lah. Sekarang ni dah lah buka paip ujang je. Satu timba. Lepas tu tak tu lagi tak mari niat. Tuangnya kenaling dah sejuk pagi-pagi. Dah air telaga kan. Lepas tu macam mana? Tak suduk timba air lah. Duduk tepi telaga menung, biar mari niat dulu, barulah karam. Baru timba awal tak lerap. Walaupun tak siram pun kadang-kadang timba tu bocor, habis air situ je. Dah sudah timba-timba lah. Orang tanya, ayah haji buat apa tepi telaga tu? Niat mandi wajib. Lepas tu tak siram air lagi, niat dulu. Gitu lah. Ni buka paip ujang berdiri, kenaling dah tuannya, niat tak masuk lagi. Niat dahulu sebelum kita siram air. Siapa ni? Bagi orang yang darurah, yang tersepit, yang sukar untuk dapat niat. Buka pahit, buka pahit, ulu muka buat pahit. Duduk diam situ. Kenapa dak gosok muka? Niat tak masuk lagi, dia kata. Ambil dia, duduk tepi. Awak duduk tepi lah. Bazir air pahit tu. Ramai lagi belakang nak ambil wuduk. Batal pahit dah lah, tak banyak. Di tempat tu, duduk tepi. Niat dulu. Niat bawa awak basuh muka. Mazhab mana tu? Mazhab Syafi'i bagi orang yang darurah seumpama ni. Lepas tu dia siram muka pahit tu. Dia kata niat tak masuk lagi tu. Membazir. Kalau air tu air wakaf, majlis surau, haram hukumnya. Kalau air rumah sendiri, makruh hukumnya. Sebab apa? Sebab waswas daripada syaitan. Syaitan nak merosakkan kita supaya kita berdosa.
Ke ada syaitan awak baik? Syaitan nak tarik benda dosa lah. Tu kata kena faham sikit dalam bab ni. Jangan kita sepit sangat. Sebab ada orang-orang yang Tuhan uji dengan penyakit waswas. Tuhan uji tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang mengaji, lepas tu cermat dalam bab amal, tak lepas daripada sedikit sebanyak penyakit waswas. Cuma kita dok turut je. Gitu. Ada orang lepas. Orang belajar, orang hok cermat dalam amal tak lepas. Dia akan mari satu-satu perkara dia jadi waswas. Tapi jangan turut. Sebab kalau tak ada waswas langsung ni, bukan nak waswas, tapi kalau tak ada. Kalau tak ada ni takut syaitan tak ganggu sebab gu dia dah. Bukan dah kita dibuat syaitan ni waswas ni diuji kepada liman kamula iman, bagi orang sempurna iman. Fa inna lisala iktibaitan kharaba, kerana perompak tidak tuju rumah yang runtuh. Perbandingan. Kitab ni waswas diuji atas orang yang sempurna iman, kerana perompak tidak akan tuju rumah yang runtuh. Ini bandingan. Maknanya kalau rumah tu runtuh, perompak tak pergi naik, tak ada benda. Rumah comel baru perompak naik. Syaitan, kalau orang tu orang tak ada iman, orang tak pakai hadis Allah, dia tak kacau pun. Orang hak molek ni hak dia kacanya. Orang banyak harta ni perompak pergi cari. Orang hak banyak, orang comel, orang banyak amal, orang beriman kuat ni lah syaitan mari duduk godanya. Kalau hak rumah runtuh, perompak dak pergi naik. Kalau orang hak nak pakai dah, syaitan dak pergi goda dengan waswasnya. Dia gitu. Mana kita orang belajar tak lepas. Memang ada sedikit sebanyak hak rasanya hati tu waswas, tapi tolak. Tolak tu dengan ilmu. Ilmu pula jangan sempit sangat. Kena buka molek. Kemudian kita belajar ni kena ambil faham molek lah. Jangan buat lebih kurang pula. Buka sedikit ni untuk supaya ilmu tambahan kepada kita, dan supaya kita tak sempit sangat. Jadi ini hanya khilafiah ulama fiqh dalam bab furung agama. Kita kena terbuka lah. Tapi kita ni sebab amalan kita nak tunjuk adalah mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Itu je. Jadi kita mazhab Syafi'i wajib sertakan niat dia dalam takbiratul ihram. Muqaranah urfiyah lah. Allahu Akbar. Niat dalam setempat tu. Qasad, ta'arud, ta'ayun. Hak martabat niat kita dahulu, hak 4 martabat. Jadi kita baca hak sunat mengangkat 2 tangan tadi, kita baca ikut susunan kitab kita sebab sampai tempat tu dah. Lepas tu kita hurah tu kita ulang baliklah di minggu hadapan. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 30 baris yang ke-6. Baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, yakni manusia, kalau kita tengok dengan anak Adam, maka disyaratkan, ini rukun taubah yang keempat, memulang, mengganti atau minta dihalalkan. Dan jika tidak kuasa, maka hendaklah ia seseorang bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubahnya dan membohong kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunnya hak itu, supaya orang yang ampunnya hak itu. Dan jika tidak kuasa, nak memulangkan kembali tak kuasa, nak ganti tak kuasa, nak minta halal dia tidak halalkan, maka hendaklah ia seseorang ni bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubahnya dan memohon kepada Allah supaya orang yang ampunnya hak itu meredakan akan seseorang pada hari kiamat. Ini dosa yang berkait dengan
makhluk. Itu di sini manusia, kalau kita gak anak Adam. Jadi bila dosa itu berkait dengan anak Adam, dia ada rukun taubah yang keempat. Ini bicara rukun taubah yang keempat lah. Terdahulunya taubah ada 3 rukun. Menyesal, berhenti daripada melakukan maksiat, berazam tidak akan mengulangi kembali. 3 rukun taubah yang asas. Dia ada tambahan rukun taubah yang keempat jikalau dosa berkait dengan anak Adam. Satu laginya yang tidak dinyatakan dalam kitab ni, dosa meninggalkan kefarduan. Dahulu-dahulu tinggal semayang, dahulu-dahulu tinggal puasa, ataupun zakat tak bayar. Itu panggil apa? Tinggal kefarduan. Ataupun ada kafarahnya kita tak bayar. Dia ada rukun taubah yang keempat. Kena qada kembali. Itu saya akan sebut kemudian. Kita bicara berkaitan dengan jika dosa berhubung dengan anak Adam. Dia sebenarnya dosa berhubung dengan anak Adam ni panjang. Lebih panjang daripada dosa tinggal kefarduan. Dan lebih panjang daripada dosa kita dengan Allah jua. Yang tidak berkait dengan anak Adam, yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Dosa kita direct dengan Allah. Tidak berkait dengan seseorang dan bukan meninggalkan kefarduan. Mana? Dosa contohnya dosa dia makan riba. Itu dosa dia dengan Allah. Dosa dia berjudi, minum arak. Itu dosa dia dengan Allah. Yang tidak berkait dengan anak Adam. Dan tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Ni mudah saja. Direct dengan Allah melengkapkan 3 rukun taubah. Dengan taubah yang nasuha, Allah tak ampuni. Besar dosa berjudi minum tu memanglah dosa besar. Tapi itu dosa yang tidak berkait dengan anak Adam. Tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Ada ni. Jadi hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dosa yang besar laginya, yang tidak berkait dengan anak Adam, tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dosa berakidah dengan akidah yang terpesong. Berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Akidah tu dosa besar. Kita hadap dengan Allah. Kita bertaubat, kita perbetulkan akidah kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa akidah Mu'tazilah lebih besar daripada dosa tinggal semayang, tinggal puasa, besar daripada berjudi, minum arak, berzina lagi. Tapi dosa tu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, maka dengan Allah Ta'ala lah, tak berkait dengan sesiapa. Mana lagi dosa kita dengan Allah Ta'ala? Dosa riak, dosa ujub, dosa takabur, dosa hasad. Itu kita dengan Allah. 3 rukun taubah terdahulu. Kita dengan Allah, tak ada kait dengan siapa-siapa. Ada ni. Ada pun kalau dosa tinggal kefarduan, dia ada tambahan sedikit. Kena qada semula semaya puasa tu. Zakat kena kira balik tu, tak bayar sebelum ni. Di situ ada sedikitlah tambahan dia. Adalah berat sedikit. Paling berat ni. Hak dosa dengan Adam. Ni paling berat. Dosa dengan Adam lah hak paling berat sekali. Hak dalam kitab Minhaj, yang kitab Minhaj, Imam Ghazali mengatakan bahawa dosa dengan anak Adam ni lah yang paling sukar untuk kita tinggalkan. Contoh mengumpat lah. Belajar comel-comel dah. Wa amal comel-comel dah. Amal sunat rajin sangat-sangat dah. Mengumpat tu nak tinggal juga. Dia kata. Sukar untuk ditinggalkan. Berlaku dosa dengan Adam, sukar untuk kita diampuni. Tadi dosa berjudi minum arak, tu dengan Allah. Tak ada kait dengan siapa-siapa. Ada ni. Bukan kalau dosa tinggal sembahyang puasa pun, qada kamu sendiri je. Tak ada kait dengan siapa-siapa. Ni. Rukun taubahnya, pergi minta maaf. Yang rukun taubah yang keempat. Tak minta maaf, tak panggil taubah. Bila kita minta maaf ke, kita mengumpat kepada seseorang. Lepas tu, kita kekal berdosa. Ni orang kata gelap basirah kita ni. Nak terbuka hati macam mana? Nak rasa Allah macam mana? Dah kita mengumpat ni bila? Daripada tak tahu bila. Siapa ketua? Tak lepas-lepas mengumpat.
Mana sukar untuk ditinggalkan. Dosa berjudi minarok ni muda-muda okeylah, bila tua-tua duit tak ada, apabila kawan pun tak ada dah, dia akan terhenti. Tambah sekarang ni pula, nak mengumpat tak perlu ada orang di hadapan kita. Kita duduk dalam bilik seorang diri, ingat ke beribadat. Mak buat apa dah bilik tu? Ngaji Quran barangkali. Tu apa dah bilik tu? Ngaji Quran barangkali. Dah main Facebook ni duk kata kat orang. Duk share. Orang umpat kepada seseorang, dia share. Umpat tu hak dia dah jadinya sebab dia share. Jadi hak atas tu banyaklah dia boleh sahamnya. Hak share ni ada bahagian dia hak dia dah jadi share. Macam sistem piramid itulah. Sistem piramid ada orang jual barang tu kan. Ada apa. Pada lepas dia share. Dia umpat balik, dia sambung umpatan tu. Oh, ni sedap cerita ni. Cerita apa? Hak orang. Share. Share. Bawa akhirnya semua benda dia share. Benda betul tak betul pun dia share. Ni macam sekarang ni hak penyakit-penyakit sekarang ni, COVID ke, lepas tu vaksin ke. Jumpa je share. Cerita sebenar macam mana? Tak kira dah. Share dulu. Mana orang share? Hak budak pensang selepas vaksin. Share juga hak tu. Orang budak vaksin ni juta dah. Ada apa-apa, berlaku pensang seorang. Ni. Jumpa dah. Oh Allah. Share pada adik-beradik. Takutlah adik-beradik ni. Oh, macam mana ni nanti nak sekolah anak kena cocok ni, macam mana ni berlaku ni. Seorang berlaku. Dia nak cari tu. Hak lain selamat ratus ribu juta tidak kira dah. Kita maklumlah itu hanya asbab adi saja. Boleh berlaku sebaliknya. Tak mustahil. Tapi apa sebenarnya yang berlaku tu? Kenapa jadi pengsang seumpama tu? Tak tahu cerita? Sibuk je. Habis dia sibuk. Allah. Kita jangan sibuk gitu. Pembohong kita jadinya. Akhirnya, mak budak tu, ni, marah. Tak perhati orang share anak dia pengsang. Sebab dia tak tahu pun siapa rakan. Hak rakan tu, hak piramid hak atas sekali. Hak tukar rakam. Dia jumpa ni sedap ni. Jumpa dah ni. Dia hak mula-mula. Lepas tu dia share, orang lain pun share. Lepas tu sebenarnya macam mana? Akhirnya, ibu budak tu tak perhati. Marah orang share seumpama tu. Tu macam mana kita? Share benda yang dia marah. Sebab apa? Sebab orang tak tahu realiti sebenar. Dia pun ceritalah anak dia tu, anak bongsu, abang-abang 2, 3, 4 orang cocok belah kedah, okey je. Hak seorang ni dia tak ambuh daripada awal lagi dah. Dia takut. Ada kata dia tak makan lagi, mak dia kata makan dah hasil lemak je dulu buku. Dia kata gitu, dia cerita dia. Bukan kerana dia lapar. Takut perut dia kosong dah. Dia takut anak bongsu pula kan. Dia takut mak ayah je pujuknya. Mana kalau kita budak kau tak ambuh lah, takut. Mak ayah pujuk, siapa lepas cocok pesang dak sekarang. Masuk dalam doktor cek apa semua tak ada apa pun. Cuma jantung dia tu agak laju sebab dia panik, dia takut. Gitu je. Lepas tu ada apa persegon mega yang budak tu. Ni orang dia share menakutkan orang ni. Allah saja kata. Mana kita jangan kena cermat. Jangan kita benda-benda yang keaiban orang lah apalah kita share. Itu umpatan sekarang. Tak perlu kepada orang ada dah. Lepas tu macam mana tu? Dosa kena Adam. Kira daripada mana? Kira daripada kira budak lah. Kira balik mengapa. Banyak mana dosa? Bertaubat ke tidak? Lepas tu macam mana nak terbuka hati ni? Nak syuhud akan Allah. Syuhud akan Allah macam mana? Dosa banyak. Ada ni. Ni kata dosa dengan Adam ni, Mazali kata sukar untuk ditinggalkan dan sukar untuk diampuni apabila kita berdosa. Di sini dia hanya sebut berkaitan dengan, kalau kita kata di sini kok, maka disyaratkan memulang ataupun mengganti ataupun minta halal. Ini bab harta. Di dosa anak Adam ni dalam bab agama, dalam bab diri, dalam bab harta, dalam bab maruah, dalam bab kehormatan. Dia ada 5.
Beragama ni kita mensyirikkan seseorang, kita mengkafirkan seseorang, membid'ahkan seseorang, kena pergi minta maaf. Itu rukun taubah yang keempat, minta maaf. Dosa dalam bab diri, kita pernah cederakan seseorang, kita pernah tumbuk seseorang, kita pernah lempar seseorang, kita wajib kena minta maaf. Wajib kena minta maaf. Paling banyaknya bab harta lah di antaranya. Ni bab harta. Kalau nak bicara bab harta kau, patutlah kita daripada awal lagi dah kita kena peringat anak-anak kita, jangan ambil hak orang. Walaupun kamu berkenang macam mana pun, nak sangat minta dengan mak ayah supaya beli. Mak ayah tak mampu nak beli pun, maknanya terima-terimalah kodo-kodo. Peringat, jangan ambil hak orang. Ni kena ajar daripada budak lagi, jangan ambil hak orang. Ni anak balik sekolah dalam dia panggil apa tu? Hak lepas bubuh berpensel tu apa? Kotak kalang. Kotak kalang lah ni dah bukan kotak dah lah ni. Comel sekarang ni. Bekas apa? Bekas pensel. Ke apa? Ha? Ha? Nak sebut itulah bekas pensel tu. Balik tengok, Allah, tadi ada sebatang je pensel ni, ada 2-3 ni. Baguslah abang. Tak payah beli dah lain kali. Jangan gitu. Esok pergi cari siapa tuang dia ni. Ni ada 2-3 batang. Asal ada sebatang je pensel ni, ada 2-3 ni akan cari tuang dia. Minta kena pulang kita minta maaf ni. Kena begitu. Orang hak jenis hak kecek-kecek sikitlah. Hak kengeh-kengeh tu tak ada semua kalang. Pensel tak ada semua, pembaris tak ada, gorek. Kau panggil apa tu? Tu panggil gorek tu. Tu hak tu pensel tu apa? Gorek. Kita panggil gorek, dia tak panggil gorek benda tu. Tak ada. Kadang-kadang dengan bekas pensel pun tak ada. Ada hak jenis. Hak jenis benda kaki pembuli orang apa tu. Bukan buli dah tu, jadi pencuri seumpama tu. Mana kalau tengok tu kena kira lalu dah. Ajar jangan ambil orang. Kena pergi pulangkan balik. Kena kira. Kadang-kadang balik ada duit RM10. Dah duit RM10 ni mana Dia kata kawan dia beri. Kawan beri macam mana? Kita pergi cek semula sekolah. Kena kawan tu nyoho dengan duit banyak dia. Dia pergi sekolah, dia bawa habis duit-duit yang ada. Lepas tu dia bagi RM10 seorang. Kata tu dok reti budak tu. Pergi semula sekolah, ambil mana duit ni? Budak ni betul bagi sungguh. Tapi dak cerdik dah budak tu. Apabila tanya keluarga budak tu semula, tak tahu pun duit dia ada di rumah tu dia bawa belaka, nak tunjuk duit banyak air raya lepas raya kan. Dan tak apalah tunjuk duit banyak tu. Tak tunjuk dia pemurah pula ni. Dia bagi kawan-kawan dia. Allah, pulang semula lah tengok pelik dah tu, mari mana duit RM10 ni. Kawan beri, pelik lah kawan beri. Kalau kata cikgu beri tu, cikgu beri pun pelik juga, tapi okey sikit. Kawan beri RM10. Ambil mana ni? Ni dia ada tu. Mana kita ajar lalu dah. Cermat. Jangan. Mana tu beri dak semena dah tu. Bila tanya balik keluarga dia, kejut lah. Dah banyak mana habis duit dia bagi kawan-kawan dia tu. Di mula asal bawa banyak-banyak tu, nak kita cakap nak nyoho lah, nak tunjuk duit dia banyak. Lepas tu dia bagi pula. Mana kita daripada budak kena kira dah. Harta benda orang jangan sentuh, jangan apa. Kena didik seumpama tu, kena kira seumpama tu. Tak, dia sekarang ni harta benda orang ni bukan di lain, di tempat, di masjid pun boleh jadi. Di masjid boleh berlaku. Hak mana yang tersalah ambil selipar tu tersalah lah. Hak ambil betul benar pun ada. Tak sungguh. Ambil betul benar pun ada. Hak tersalah tu biasalah, orang tua mata tak nampak, naik pintu lain, turun pintu lain. Dia ambil selipar orang sebab sama dengan selipar dia. Tu tak berdosa tu sebab dia bukan sengaja. Dia naik pintu lain, turun pintu lain. Lepas tu cari kereta tempat lain. Dia pusingnya. Tu tak berapa nak jumpa pintu tu. Lain kali anak lah kena bawa.
Nanti nak pergi masjid pergi tempat lain kan. Dah siapa ke pintu, naik pintu turun pun tak tahu ke mana, kereta pun pusing kena. Begitu. Yang hak tu tak sengaja. Hak sengaja pun ada. Pergi masjid sengaja ambil. Kadang-kadang pergi masjid dia ambil selipar masjid. Tu selipar masjid dia ambil balik rumah. Jangan hak tu hak wakaf untuk masjid, tak boleh keluar daripada masjid. Ni apa kata? Bak harta benda kena kira. Jangan ambil hak orang walaupun sedikit. Kalau ambil nak kira wajib pulangkan kembali. Kalau benda tu masih lagi ada, benda tu tak ada, wajib ganti kembali. Nak ganti kita benda tu mahal, kita tak ada duit sekarang, kita minta halal. Dia tidak halalkan, apalah, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita taubah, tak ada nak hadap dengan manusia, dia tak halal dah. Ataupun kita tak jumpa dah orang tu yang kita nak pulangkan kembali harta dia. Kalau orang tu jumpa tapi mati dah, harta tu wajib dipulangkan kepada warasah dia, anak-anak dia yatim pusaka. Tapi kita dah tahu dah di mana duduk dia. Dah tahu dah. Sekarang boleh cari dia sekarang dah. Sekarang ni mudah. Mana dia boleh cari macam mana? Dia kata jalan dia macam mana? Bohong kepada Allah supaya Allah Taala ni redakan kita di hari akhirah. Tadi sebenarnya panjang lagi cerita ni. Dan kita ni ringkas, kita kena sambung baliklah. Dosa berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan anak Adam. Macam mana kita nak mohon Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan orang yang punya harta tu maafkan kita, redakan kita di hari akhirah. Dia tak ambil pahala kita supaya kita selamat daripada muflih. Bila dia tak redakan kita, dia ambil pahala kita. Bila ambil pahala, boleh bawa kita kepada muflih. Bila muflih, dicampur ke dalam neraka Jahannam. Wal-iyazabillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.